اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita dah sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita sambung ayat yang ke-17, cuba kita tengok antara pengajaran daripada ayat yang lepas. Okey, daripada ayat lepas Allah bagi tahu tentang kebesarannya, kekuasaannya, iaitu dia adalah pemilik segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi kemudian Allah bagi tahu dia telah mewajibkan ke atas dirinya untuk memberi rahmat kepada semua makhluknya, sama ada yang beriman ataupun yang kufur kepadanya. Jadi walaupun Allah hebat, pemilik segala apa di langit dan di bumi, tapi sifat yang paling utama yang ada pada Tuhan yang hebat ialah Ar-Rahmanur Rahim. Sama juga Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah, dan Allah ialah Rabbil Alamin, pencipta, pemilik dan pengurus sekalian alam. Walaupun Allah tu hebat, bahkan tidak ada yang lebih hebat, yang lebih berkuasa daripada Allah, tapi sifat Tuhan yang hebat tak menjadikan Tuhan tu kasar ataupun keras ataupun zalim. Tapi kehebatan Allah menjadikan Allah, keutamaan sifat Allah ialah Ar-Rahmanur Rahim. Lepas disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus Allah sebut sifat yang paling utama, yang kalau manusia beriman kepada Allah, mereka tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab sifat utama Allah adalah Rahmanir Rahim. Kemudian Allah bagi amaran, walaupun Allah pemilik segala apa yang di langit dan di bumi, dan sifat utama Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim, tapi sekiranya manusia masih degil, masih kufur kepada Allah, Allah bagi amaran, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah akan himpunkan semua manusia daripada awal sampai akhir pada hari kiamat yang tidak ada keraguan. Dan ketika itu terbukti, ternyata siapa yang rugi diri mereka disebabkan mereka tidak beriman. Kemudian Allah bagi tahu lagi, baginya lah apa yang tenang, yang tidak bergerak di waktu malam dan juga di waktu siang. Sama ada yang tenang ataupun yang bergerak, ataupun yang tidak bergerak, semua adalah dimiliki oleh Allah, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Allah minta kepada Nabi sampaikan mesej dakwah kepada orang-orang musyrikin, iaitu dengan bertanya kepada mereka, buka minda mereka. Adakah patut
disembah selain daripada Allah? Adakah patut disembah selain daripada Allah? Sedangkan Allah sahaja fatir samawati wal ard. Allah sahaja Tuhan yang Esa, yang mencipta langit dan bumi. Bahkan dia sahaja yang yut'im, memberi makan. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang memberi makan. Yang lain semua makan. Wala yut'am, dan Tuhan ni bukan setakat hebat dia memberi makan, tapi dia tak pernah makan dan tak pernah diberi makan oleh sesiapa, kerana Allah tidak berhajat kepada makanan. Kemudian Allah perintah kepada Nabi, begitulah pada umat kamu bahawa akulah orang yang pertama yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintah lagi kepada Nabi, walaupun dia Rasulullah, supaya Nabi menjadi contoh kepada umatnya. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim." Begitu pada umat kamu bahawa aku sangat takut sekiranya aku derhaka ataupun melakukan maksiat kepada Tuhanku, maka aku akan diazab pada hari yang agung. Jadi Nabi pun tidak selamat daripada azab Allah sekiranya Nabi melakukan maksiat. Walaupun Nabi maksum, tapi mesej itu adalah kepada umatnya. Jangan melakukan maksiat, sebab maksiatlah manusia akan diazab oleh Allah. Dan punca manusia dalam penderitaan semuanya punca daripada dosa ataupun maksiat. Kemudian ayat yang ke-16, Allah beritahu manusia yang paling beruntung, manusia yang paling bertuah ialah manusia yang diselamatkan daripada azab Allah. Manusia inilah yang mendapat rahmat Allah. Jadi nak dapat rahmat Allah, kena beriman kepada Allah. Dan itulah al-fawzu al-mubin. Kejayaan yang sebenar, yang hakiki, bukan badan sehat, bukan harta banyak, bukan pangkat besar. Tapi kejayaan hakiki di sisi Allah ialah bila seseorang itu selamat daripada azab Allah. Kadang-kadang orang tu miskin, hidup menderita kat dunia. Tapi bila di akhirat dia selamat daripada azab Allah. Orang inilah yang paling berjaya dalam hidupnya. Kadang-kadang orang tu kaya, harta melimpah ruah, tak pernah sakit, tak pernah demam. Ke mana saja dia nak pergi, dia boleh pergi. Apa saja dia nak makan, dia boleh makan. Tapi sebab dia tak beriman, dia azab oleh Allah. Maka orang inilah yang paling gagal dalam hidupnya. Okey. Jadi pengajaran yang paling besar daripada ayat yang lepas ialah nilai kejayaan di sisi Allah sangat tidak sama dengan nilai kejayaan di sisi manusia. Allah nak selamatkan kita daripada azab yang besar di akhirat. Kadang-kadang untuk selamat daripada azab Allah di akhirat, bayarannya sangat mahal. Kadang-kadang kita hidup susah. Kadang-kadang kita hilang pekerjaan. Kadang-kadang kita hilang keluarga dan sebagainya. Sebab demi untuk selamatkan diri daripada azab Allah, maka bayarannya pun sangat mahal. Okey, ayat hari ini Allah nak bagi tahu ramai manusia tak beriman kepada Allah, antaranya mereka takut pada manusia. Mereka takut pada hilangnya rezeki. Akhirnya mereka kufur kepada Allah. Jadi ayat hari ini Allah nak bagi tahu sepatutnya yang kamu takut hanya kepada Allah. Sebab yang selain daripada Allah sedikit pun tidak memberi apa-apa mudarat dan apa-apa manfaat kepada kamu. Jadi kalau betul kamu nak selamat dunia akhirat, takutlah hanya kepada Allah sahaja. Jadi ayat ini menjawab bagaimana kita nak selamat daripada azab dunia dan azab akhirat. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in, dan in apa dia? Jikalau ataupun sekiranya. Yamsaskallah. Yamsas mana? Yusibu ataupun menimpa. Sekiranya Allah menimpakan ka engkau
Allah menimpakan engkau bidurrin, dengan apa makna durrin? Apa-apa yang memudaratkan, apa-apa yang menyakitkan, sama ada dari segi akal kita, ataupun fizikal kita, ataupun harta kita, ataupun ahli keluarga kita. Jadi dalam masyarakat, kalau durrin dipanggil nakirah. Bila nakirah, maksud dia umum. Apa saja bentuk musibah, apa saja bentuk mudarat. Jadi kalau Allah timpakan mudarat itu kepada engkau, wahai Muhammad, maka fala kashifa lahu, maka la kashifa, tidak ada kashif. Apa makna kashif? Apa makna kashif? Tidak ada yang boleh menghilangkan ataupun menghapuskan baginya, bagi mudarat itu, illahu, kecuali dia. Okey, yang kedua, wa in yamsaska, dan sekiranya yamsaska, dia menimpakan engkau bi khairin, dengan apa-apa kebaikan. Khairin di sini lawan dia durrin. Kalau durrin apa-apa keburukan, apa-apa musibah, maka khairin apa-apa, sama ada kesihatan, harta, pangkat. Fahuwa, maka dia ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Okey, kita dah faham terjemahan dia. Tapi sebenarnya apa mesej yang Allah nak sampaikan pada kita? Kalau kita belajar ni, dia nama subjek apa ni? Kalau kita belajar agama kan, sekolah Arab ke, sekolah di universiti ke, kalau subjek agama banyak pecahan dia kan. Ada fiqh, ada hadis, ada akidah, ada tafsir, ada usul fiqh. Ni letak dalam subjek apa ni? Akidah. Okey. Akidah apa ni? Qada dan qadar. Jadi apa sebenarnya Allah nak beritahu ni? Allah beritahu kalau Allah timpakan kepada engkau apa saja mudarat, apa saja musibah, maka tidak ada satu pun yang boleh menghilangkannya, melainkan Allah juga. Sebaliknya, kalau Allah bagi pada kebaikan kepada engkau, maka tidak ada yang boleh menghalang. Tidak ada satu pun yang boleh menghalang. Okey, setelah kita faham ayat ini, apa perasaan kita? Risau. Kenapa risau? Di ayat Quran ni ada dua je, fungsi dia dua je, kan? Pertama, memberi khabar gembira. Yang kedua, memberi amaran. Okey. Dia tak boleh lari, salah satu daripada dua tu. Okey, ayat ni adakah kegembiraan kepada kita ataupun amaran? Gembira. Okey, apa yang gembira? Boleh cerita sikit bagaimana gembira tu? Jadi di mana gembiranya? Dia gembira macam ni kan?
Boleh contoh kita gembira bila kita sedang bersedih. Contoh atau kita tak ada duit kan, orang pun bagi duit, gembira kan? Bila kita tengah sakit, doktor bagi tahu kamu dah sihat, gembira kan? Jadi sekarang bila kita gembira, makna sebelum ni kita tak gembira. Bila dengar ayat ni baru gembira. Jadi macam mana kita gembira dengan ayat ni? Memang betul, ayat ni Allah nak hiburkan siapa ni? Hati Nabi Muhammad. Allah nak hiburkan hati sahabat-sahabat yang beriman. Allah nak mantapkan akidah Nabi dan para sahabat. Tapi berlaku tak proses itu kepada kita? Iaitu bila kita dengar ayat ni, kita semakin, akidah kita semakin mantap. Hidup kita semakin tenang. Hati kita yang bersedih sebelum ni jadi gembira. Berlaku. Kalau berlaku boleh cerita tak? Macam mana boleh gembira tu? Allah yang berkuasa untuk menarik kesusahan kita ke, nak bagi kebaikan ke, semua di tangan Allah. Jadi sudut mana kita gembira? Janji. Okey, contoh sekarang kita dalam tempoh PKP kan. Sedih ke gembira? Gembira. Cakap betul. Dua-dua jawapan. Ada gembira, ada sedih. Okey, cuba bayangkan. Sebelum kita dengar ayat ni, dengan sebab PKP ni kita sedih kan? Okey? Tapi bila ayat ni, dengar ayat ni, macam mana kita boleh gembira? Kita yakin takdir tu Allah yang bagi. Apa dia? Kita yakin takdir tu Allah yang bagi kita. Kita yakin Allah yang bagi. Jadi tak ada masalah lah. Sebab Kenapa kalau Allah bagi tak ada masalah? jadi apa-apa saja pun daripada Allah. Kenapa apa-apa saja daripada Allah, kita jadi tak ada masalah? Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Allah sebut dalam ayat lain kan, apa dia? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah kata Allah mewajibkan peperangan. Dan peperangan ni orang tak suka kan? Sahabat-sahabat pun tak suka. Siapa suka cedera, parah, kadang-kadang mati kan? Tapi Allah kata apa? Kadang-kadang yang kamu tak suka tu sebenar baik untuk kamu. Di hujung ayat tu Allah kata apa? Kenapa baik? Allah bagi kita sebab wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini sebab dia. Kadang-kadang Allah bagi musibah. Kita sedih kan? Tapi Allah kata apa? Yang musibah tu kadang-kadang dia baik. Macam mana boleh jadi baik? Allah kata, Allah tahu, kamu tak tahu. Bila Allah bagi tahu, dia tahu, kita tak tahu, wajipan kita apa dah? Kita serah kepada orang yang contoh kita sakit, kemudian kita pergi jumpa doktor. Tenang tak hati kita? Tenanglah sebab kita serah diri kita kepada orang yang berilmu, kan? Dia pakar dalam bidang tu. Itu baru manusia. Ini kita serah pada Allah yang jauh lebih hebat daripada doktor. Maka hati kita sepatut lebih tenang. Walaupun ini musibah, tapi aku tak tahu apa hikmah sebaliknya. Engkau tahu ya Allah. Dan engkau dah bagi tahu, engkau ni bersifat penyayang. Tak mungkin engkau bagi musibah, engkau benci pada aku. Jadi kita pun gembira. Satu. Yang kedua, kita gembira apa dia? Kalau Allah yang bagi mudarat, tak ada siapa yang boleh hilangkan. Dan kalau Allah tak nak bagi mudarat, tak ada siapa yang boleh sampaikan mudarat pada kita. Jadi akhirnya kita tak akan takut pada sesiapa. Selama ni ada tak kita takut pada orang, takut pada hilang kerja kan? Ada kan? Betul kan? Betul. Tapi bila kita dengar ayat ni, kalau kamu hilang kerja, Allah akan sampaikan kebaikan. Dan kalau Allah bagi kebaikan, tak ada siapa boleh halang. Jadi kenapa nak sedih? Yang bagi kerja, Allah. Kan? Yang buang kerja pun, Allah juga. Cuma nampak orang. Jadi ayat ni kata ahli tafsir adalah hiburan kepada Nabi dan para sahabat.
walaupun musuh berkumpul pagi, petang, siang, malam untuk hancurkan kamu, tapi kalau Allah tak izinkan, tak akan berlaku. Tenang je hati Nabi. Boleh faham? Zikir lepas solat kan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang lima a'taita, apa yang engkau beri. Kalau engkau nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Kemudian wala mu'tiyah, dan tidak ada siapa boleh bagi lima mana'ta, jika engkau menghalang. Sebagai contoh kan, mak Nabi Musa kan, dia zaman tu Firaun akan bunuh semua anak-anak lelaki Bani Israel kan. Dan boleh kata semua anak lelaki Bani Israel yang baru dilahirkan tak selamat. Dan yang tak selamat tu yang dibunuh oleh tentera Firaun duduk kat mana? Duduk di rumah mereka kan. Duduk di rumah mereka, tapi tentera Firaun boleh tahu dan jumpa bunuh. Kan? Sebab apa mereka berjaya bunuh? Sebab Allah biarkan. Tapi bila Allah nak halang seseorang itu daripada dibunuh, Nabi Musa duduk kat mana? Dalam istana Firaun. Dan berapa hari duduk kat situ? Daripada kecil sampai? Tapi Firaun tak boleh bunuh. Sebab apa? Sebab itulah bila Allah kata pada mak Musa, hanyutkan Musa ke sungai. Kan? Dan Allah kata, aku akan pulangkan balik pada engkau. Jadi mak Musa hanyut tak di sungai tu? Kalau ikut logik, Allah bagi pilihan. Sama ada kamu susukan Musa di rumah, ataupun kalau kamu takut juga, susu di rumah, tapi takut. Pilihan kedua apa dia? Hanyutkan. Sebenarnya yang mana lebih menakutkan? Yang mana lebih besar risiko? Kenapa dia pilih yang risiko lebih besar? Ni. Kalau Allah nak selamatkan anak aku, dalam istana Firaun pun selamat. Tapi kalau Allah tak nak selamat, di rumah aku pun tak selamat. Jadi dia ikut perintah Allah. Tenang. Okey. Jadi kalau ada PKP ke, COVID ke, tenang je, relax je. Cuba buka surah ni, surah Fatir. Ayat 3. Ayat 2. Sorry. Ma yaftahillah ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Kemudian wala wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Wahwal azizul hakim. Okey, cuba terjemah. Ma yaftahillah, apa yang Allah buka min rahmatin, daripada rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ada yang boleh menahannya. Kalau Allah nak bagi rahmat pada seseorang, walaupun dihalang oleh 1 juta orang dengan senjata yang canggih, fala mumsika, tidak ada siapa pun boleh halang. Dan wama yumsik, dan apa yang Allah tahan, tidak ada fala mursila lahu, tidak ada siapa yang boleh melepaskannya. Kan? Contoh Ashabul Kahfi, apa dia minta? Rahmat. Tapi ada tak yang menghalang dia? Ada. Satu kerajaan menghalang dia kan? Satu kerajaan kejar dia dan nak bunuh dia. Tapi bila Allah nak bagi rahmat pada pemuda Kahfi, tidak ada siapa menghalang. Bahkan satu kerajaan tu akhirnya jatuh dan semua mati. Pemuda Kahfi ini bukan setakat dapat rahmat Allah, umurnya panjang. Dia bangun-bangun tidur, tengok-tengok kerajaan yang kejar dia semua dah mati dah. Boleh? Ini akidah.
Dia benar-benar nampak macam simple kan? Tapi kalau kita tak yakin ni, hidup kita tak akan tenang. Sentiasa dalam ketakutan. Ada musibah je takut, ada masalah je risau. Sebab apa? Akidah tak mantap. Boleh ke? Kadang-kadang kena buang kerja pun risau kan? Kena potong gaji pun risau. Okey. Cuba bayangkan, dengan akidah inilah Nabi dan para sahabat berjaya menegakkan Islam. Betul tak? Akhirnya mereka hidup untuk apa? Mereka hidup untuk apa? Bukan untuk dunia, bukan untuk hidup makan senang kan? Tapi untuk Allah. Bila Allah kata tinggal harta, dia tinggal. Tinggal kota Mekah, tinggal. Berhijrah ke mana? Wallahu alam. Apa masa depan? Tak tahu. Jadi akhirnya mereka hidup untuk agama. Dan akhirnya agama hidup tak? Tapi sekarang orang Islam hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri. Akhirnya agama tak naik, tak berkembang. Okey, kemudian di hujung Allah kata apa? Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Apa dia ni? Kalau Allah nak bagi mudarat, Allah berkuasa. Tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak bagi kebaikan, tak ada siapa yang... Sekarang kalau kita tengok COVID kan, kadang-kadang yang tak bergaul dengan orang pun kena juga. Kadang-kadang suri rumah, duduk dalam rumah pun kena kan. Ada orang berniaga setiap hari. Selamat. Ada orang pakai pakaian apa? NPE kan. 3 lapis. Kena juga. Ada orang mask pun tak pakai. Selamat je. Assalamualaikum. Okey. Sekarang apa tajuk utama perbincangan orang Islam? Ha? Apa dia? COVID. Lagi? Solat apa? Masjid tutup. Tapi itu segelintir je yang memang kaki masjid lah. Majoriti tak suka pergi masjid, dia okey je. Lagi PKP, lagi dia seronok. Kan? Kenapa tak pergi masjid? Kan PKP. Apa? Vaksin. Tapi orang-orang miskin ni, dia tak kisah sangat pun pasal vaksin tu. Sebab dia pun tak ada duit nak beli kan. Aku nak makan. Jadi, kebanyakan orang bincang, khususnya orang Islam, ialah pasal rezeki. Lagi PKP, lagi dia risau kan, betul kan? Tapi sebenarnya masalah umat Islam ada. Rezeki ke apa dia? Ha? Masalah umat Islam bukan rezeki. Rezeki itu punca daripada akidah tak clear. Kan? Akidah tak clear sebab apa? Dia tak belajar akidah. Akidah di mana ni? Sepatut kita belajar akidah dari mana? Ha? Tak, sumbernya dari mana? Al-Quran. Jadi orang kadang-kadang baca Quran dah berpuluh tahun. Belajar akidah pun daripada buku. Tapi takut. Hilang kerja takut. Kan? Kena potong gaji takut. Quran baca. Akidah belajar. Sebab apa? Akidah dia bukan sumbernya daripada Al-Quran. Nabi dan sahabat hilang segala-gala kan. Ashabul Kahfi hilang segala-gala. Tapi tenang je hidup mereka. Sebab akidah mereka dia ambil daripada kitab Allah. Kan? Okey, kemudian Allah kata apa? Wahwal qahiru. Dan dia Al-Qahir apa dia? Al-Qahir, Al-Qahru daripada perkataan Al-Qahru iaitu Al-Ghalabah, iaitu yang mengatasi, yang menguasai. Jadi Al-Qahiru salah satu nama Allah iaitu dia yang menguasai ataupun mengatasi. Tidak ada yang boleh mengatasi lebih daripada Allah. Kadang-kadang Allah guna Al-Qahir, kadang-kadang Allah guna daripada Al-Qahru ni. Ada dua nama Allah. Kadang-kadang Allah guna Al-Qahir. Ini isim fa'il lah.
biasa. Tapi kadang-kadang Allah guna dalam bentuk sirah mubalaghah, iaitu Al-Qahhar. Macam ghafara, kadang-kadang Allah guna perkataan ghafir sama dengan qahir. Kadang-kadang Allah guna bentuk ni, ghaffar, qahhar kan. Jadi beza apa? Al-Qahir yang menguasai, Al-Qahhar yang lagi-lagi banyak dan hebat menguasai. Dia sirah mubalaghah. Dalam ayat apa ni Allah guna perkataan Al-Qahhar? Surah Ghafir kan? Surah Ghafir ayat 16 kan? Pada hari kiamat Allah tanya, limanil mulk? Limanil mulk al-yawm? Allah bertanya di khalayak ramai. Liman, bagi siapa mulku kerajaan pada hari ini? Kat dunia semua mendakwakan dia ada kerajaan, dia ada kuasa. Tapi bila di akhirat Allah bertanya pada semua sekali. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Ada orang jawab tak? Tak ada. Mahyudin Yassin pun tak jawab. Maka Allah menjawab apa dah? Lillahi al-wahidi al-qahhar. Allah bertanya, Allah menjawab. Kerajaan pada hari ini adalah milik Allah, Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang menguasai ataupun mengatasi. Okey, Allah kata dia yang mengatasi, yang menguasai ibadahu, hamba-hambanya. Hamba yang mana ni? Hamba ada berapa jenis? Hamba ada berapa jenis? Ada 3. Satu, apa dia? Satu hamba umum. Yang kedua khusus. Yang ketiga akhassu. Satu hamba bersifat umum. Siapa ni? Termasuk orang Islam dan orang kafir. Jadi orang kafir hamba Allah tak? Tapi orang kafir ni hamba Allah dari sudut apa? Dia umum ni ada 2 kan. Satu dari segi kauni ataupun qadari. Yang kedua dari segi syar'i. Jadi orang kafir dia hamba Allah dari segi umum, iaitu dari segi kauni. Dia tunduk kepada Allah dalam perkara yang kauni, yang memang tak ada pilihan. Contoh Allah takdirkan dia sakit, dia pun tunduk. Dia boleh bantah tak? Masa itu dia hamba. Tapi hamba umum dalam bentuk kauni ataupun qadari. Ya Allah dah takdirkan, dia memang tak ada pilihan. Yang kedua dari segi syar'i, iaitu hukum hakam agama. Orang kafir tunduk tak? Tak. Yang syar'i ni hamba umum, yang kauni dan syar'i sekaligus, iaitu orang beriman. Orang beriman, kauni pun dia tunduk, syar'i pun dia tunduk. Sebagaimana Allah kata apa? Apa dia? Yang ni yang kedua, yang khusus ialah khas untuk orang beriman sahaja. Mukmin. Yang atas tu umum, mukmin dan kafir. Tapi kalau khusus, khas untuk mukmin. Contoh Allah sebut dalam surah Al-Furqan, Ibadu Ar-Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman. Ini hamba yang khusus. Maknanya yang qadari pun dia tunduk, yang syar'i pun dia tunduk. Dan hamba yang lebih khusus, khasu makna lebih khusus, iaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Sebab tu Nabi kata apa? Bila Nabi solat malam sampai bengkak kaki, apa jawapan Nabi? Afalan akunu abdan? Aku nak jadi hamba yang
Itu hamba yang paling khusus. Kita tak mampu. Okey? Jadi Allah berkuasa ataupun menguasai hamba-hambanya. Hamba-hamba yang mana ni? Oh, dia tinggal fauqa. Fauqa ibadihi. Allah menguasai atas hamba-hambanya. Okey, fauqa ni ada dua maksudlah. Pertama, atas dari segi kedudukan, iaitu kedudukan Allah jauh lebih tinggi daripada kedudukan manusia, makhluk. Yang kedua, atas tu dari segi tempat, iaitu tempat Allah di aras dan hamba-hambanya di bawah. Boleh faham? Macam raja lah. Raja, dia tinggi dari segi pertama, kedudukan, pangkat dia lebih tinggi. Yang kedua, tempat dia pun lebih tinggi. Biasa di mana tempat raja? Atas bukit. Atas bukit kan? Okey, Allah menguasai atas hamba-hambanya, wahwal hakim. Dan dia Al-Hakim, maha apa? Hakim ni ada dua maksud. Pertama, hakim. Yang kedua, hikmah. Bila sebut Al-Hakim, dia ada dua maksud. Dan dua-dua ni betul. Pertama, maksud dia hakim, iaitu Allah saja yang berhak, layak memutuskan apa saja hukum. Manusia tak layak, walaupun Rasulullah. Jadi bila sebut wahwal hakim, hak Tuhan saja untuk menentukan hukum halal ataupun haram, dosa ataupun pahala. Okey, yang kedua, Al-Hakim makna dia hikmah. Maksud apa? Apa saja hukum yang Allah tetapkan, pasti ada hikmah. Ada tak satu hukum, satu apa saja yang Allah tetapkan, sama ada musibah ke, kebaikan ke, yang tidak ada hikmah? Ada tak? Ada? Tak ada. Okey, kenapa subuh 2 rakaat? Zuhur 4 rakaat? Apa hikmahnya? Ada yang kita tahu, ada yang Allah saja. Tapi ada tak hikmah? Ada. Sebab itulah Allah gabungkan Al-Hakim dengan Al-Khabir. Apa makna Al-Khabir? Maha mengetahui. Apa beza pula Al-Khabir dengan Al-Alim? Ataupun Alimun? Apa beza? Al-Khabir dengan Al-Alim ataupun Al-Alim. Apa beza? Kalau Al-Alim ataupun Al-Alim, dia tahu yang zahir. Kalau Khabir, dia tahu apa saja yang zahir dan yang batin. Jadi di sini kenapa Allah kembarkan, gabungkan antara Al-Hakim dengan Al-Khabir, bukan Al-Hakim dengan Al-Alim. Dia setiap sifat Allah ada maksud. Yang kedua, bila Allah gabungkan ada makna. As-Sami'u Al-Alim, Al-Ghafuru Ar-Rahim. Mesti ada sebab tu. Okey, di sini apa hikmah? Selepas Al-Hakim ada Al-Khabir. Dan Al-Khabir kita tahu kan, iaitu apa tadi? Mengetahui yang batin. Yang batin. Al-Alim ni lebih kepada yang zahir. Jadi ada yang batin kita tahu, ada yang batin kita tak tahu. Jadi Allah nak bagi tahu, ada hikmah. Apa yang Allah tentukan ada hikmah. Tapi hikmah tu kadang-kadang kamu tahu, kadang-kadang kamu tak tahu. Antara perintah Allah ataupun musibah, yang kita tahu dengan yang kita tak tahu, mana lebih baik? Contohlah Allah bagi tahu, Allah suruh kita buat sesuatu kan. Kita tahu hikmah.
Yang ni pula perintah Allah, kita tak tahu hikmah. Yang mana lebih baik bagi kita? Ha? Yang tak tahu lebih? Makna kalau kita tak tahu hikmah, kita akan buat kerana Allah. Tak perlulah kita tahu, sebab bila Allah suruh, pasti dia tahu dan pasti baik. Sami'na wa ata'na, itu kemuncak pengabdian kita kepada Allah. Berbeza dengan kita tahu hikmah, akhirnya kadang-kadang kita buat sebab apa? Sebab tahu hikmah. Dan akhirnya kita buat bukan kerana Allah. Sebagai analogi lah, bapa suruh anak dia gosok gigi kan? Ada 2 anak. Anak pertama terus dia gosok, tanpa dia tanya kenapa kena gosok gigi. Anak yang kedua, dia bagi syarat, ayah boleh tak bagi tahu dulu sebab kenapa kena gosok gigi. Bila bapa dia bagi tahu, baru dia gosok gigi. Antara 2 anak ni yang mana lebih baik? Yang pertama. Oh, itu sami'na wa ata'na. Walaupun saya tak tahu, yang penting kalau bapa suruh mesti baik, itu anak yang soleh. Kalau jenis soal-soal ni, okey, boleh tak kita apa saja perintah Allah kita bertanya apa hikmahnya? Boleh tak? Ataupun berdosa? Boleh, tak ada masalah lah. Dia boleh jadi haram dan boleh jadi halal. Dia boleh jadi haram bila kita bersyarat, selagi aku tak tahu hikmah, aku tak akan taat pada perintah ni. Itu jadi haram. Akhirnya kita bukan taat pada Allah, tapi taat pada hikmah tu. Oh, hikmah dia macam ni, okeylah aku buat sebab aku dah tahu. Tapi kalau kita dah buat, kita dah taat dalam keadaan kita tak tahu hikmah. Lepas kita buat, kita dah taat, kita nak tahu saja, nak tahu, itu tak salah. Okey. Subuh berapa apa hikmah dia? 2 rakaat ni. Apa hikmah dia? Kenapa subuh 2? Kenapa maghrib 3? Saya pun tak tahu. Selagi saya tak tahu, saya tak nak solat. Hukumnya haram. Okey. Dia illah. Nanti kita akan jumpa ayat yang akan sebut illah nanti, insya-Allah. Okey. Jadi apa hikmah COVID-19? Apa hikmah? Apa? Murid-murid yang paling cemerlang duduk sentiasa pelajar yang sentiasa di barisan depan. Tak, itu tak bijak tu, orang lain tolong jawab. Kalau orang bijak, dia sendiri menjawab. Jadi apa hikmah Allah bagi COVID kan? Kita kadang-kadang tak nampak, kenapa merebak kan? Kenapa kes semakin tinggi? Tengok angka, terkejut kita kan? Solat lambat, okey lagi. Tengok angka 4,000, terkejut. Kan? Kadang-kadang kita terlupa, yang mengizinkan berlaku semua ni adalah Allah. Kalau Allah nak bagi hilang kes ni, boleh tak? Sekelip mata je, kun fayakun. Kalau Allah nak bagi naik sampai 10,000 pun, tak ada masalah. Jadi kalau kita ada akidah ni, kita tenang je hidup. Kes naik 10,000, senyum je. Besok kes turun sampai 10. Okey je, sama je. Itu nilai orang beriman. Apa saja yang berlaku, bagi dia tak ada masalah. Dia sentiasa senyum. Boleh tak? Boleh tak apa? Sentiasa senyum. Pagi, petang, siang, malam. Dengar berita 4,000, okey, senyum. Boleh ke tak? Sebab itulah Nabi katakan, Nabi sebut dalam hadis. Hadis itu semua kita dengar. Tapi kadang-kadang kita tak praktis dalam kehidupan. Apa Nabi cakap? Nabi kagum dengan orang yang beriman. Apa yang mengkagumkan Nabi? Semua baik. Jadi kenapa Nabi kagum? Sebab musibah pun dia boleh fikir yang positif. Oh, hebat. Sedangkan dia tidak hidup zaman Nabi. Kan? Dia bukan dengar tazkirah Nabi. Dia bukan hidup bersama para sahabat. Dia hidup dalam zaman yang jauh. Tapi semua musibah dia boleh senyum. Oh,
Nabi kagum. Boleh ke? PKP disambung sampai bulan Ogos. Senyum je. Okey. Okey, boleh Jadi semua hukum Allah mesti ada hikmah. Dan bila hikmah, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Dan yang terbaik, kita tak tahu. Aisyah ditanya, kenapa wanita bila solat, bila uzur, kemudian dah bersihkan, diwajibkan qada puasa. Tapi tak diwajibkan qada solat. Antara puasa dengan solat, mana lebih utama? Solat. Kenapa kena qada yang puasa, yang paling utama tak payah qada? Apa hikmahnya? Dia barisan depan dulu, baru barisan kedua. Apa hikmahnya? Muslimah boleh tolong jawab. Kenapa solat ni tiang agama tapi tak payah qada? Solat hari-hari Ustaz. Ha? Setahun sekali. Yalah, lagi hari-hari lagi patut dijaga. Untuk bagi rehat tu. Ha? Tak, kan puasa dah rehat 11 bulan kan? Kenapa qada? Dah rehat 11 bulan, tak payahlah qada. Puasa. Tapi solat lagi utama. Penyebab manusia masuk neraka sebab tak solat ke sebab tak puasa? Sebab tak solat. Jawapan boleh selamat, wallahu alam. Sebenarnya Aisyah jawab tu. Aisyah jawab. Puasa ni dia matikan hati Ustaz. Sebab Ma? urusan jiwa hati. Hati solat. Dia solat ni ibadat apa yang tidak boleh tinggal dalam apa keadaan sekalipun. Kamu sakit ke, kamu sihat ke, kamu kaya ke, kamu miskin ke, tak boleh tinggal. Ibadat apa? Salat. Puasa ada ruang tak boleh tinggal. Bila sakit boleh tinggal, bila musafir boleh tinggal, solat tak boleh. Kamu terlantar 3 bulan apa, kena solat selagi waras. Tiba-tiba bila wanita uzur, tak payah qada. Keistimewaan Allah bagi kepada wanita. Yelah, apa hikmahnya? Hikmah dia. Jawab balik. Sebenar Aisyah jawab Aisyah jawab dengan hadis tu panjang, tapi jawapan kepada soalan tu tengok jawapan Aisyah. Umirna, kami diperintah biqada'is syam, mengqadakan puasa, dan kami tidak diperintah mengqadakan salat. Jadi apa hikmah? Ada tak hikmah dalam jawapan Aisyah ni? Ada tak ada? Apa dia Hafiz? Apa hikmahnya? Tak, sebenarnya ada jawapan. Apa dia? Hadiah? Bukan. Jawapannya ada dalam perkataan umirna. Syekh Saleh Utsaimin dia kata, hikmah wanita diwajib qada puasa dan tidak diwajibkan qada salat ialah sebab umirna. Apa makna umirna? Kami diperintah. Siapa yang perintah kami? Kenapa Allah perintah kita? Sebab kita hamba. Kenapa dia perintah? Sebab dia Tuhan. Jadi hikmahnya apa? Hikmah seorang hamba wajib taat kepada apa saja perintah Tuhannya. Itulah hikmah. Betul tak? Hikmah lah tu. Hikmah. Kenapa kena? Tuhan suruh. Siapa Tuhan? Kan Tuhan kamu. Kamu siapa ni? Hamba. Hikmah kamu dengan
cakap Tuhan. Boleh? Yalah. Dia kadang-kadang Allah nak uji wanita ni kan, bunyi. Sing. Apa masalah? Wayar tak putus. Okey. Tak boleh belilah, kedai tutup malam. Tu pun nak habis dah. Okey. Boleh? Habis. Jadi bila dengan kita dengar dua nama Allah ni, dua sifat Allah, Al-Hakim, Al-Khabir, kita boleh jadi tenang. Bila Allah buat hukum, mesti ada hikmah, kan? Dan bila kita tak tahu, sebab apa? Ada benda yang khabir, Allah saja yang tahu. Yang paling baik ialah sami'na wa ata'na. Itulah nilai seorang hamba, kan? Allah bagi musibah, dia gembira. Sebab apa? Itu daripada Allah, pasti ada hikmah. Allah bagi nikmat, dia bersyukur. Sebab tu Nabi kata, sifat yang Nabi kagum ni tidak mungkin ada kecuali kepada orang beriman. Makna apa itu? Kalau ada musibah, dia bersedih, dia belum beriman. Dia belum cukup beriman. Dan bila ada nikmat, dia suka melampau pun tak beriman. Jadi semoga Allah jadikan kita orang yang betul-betul gembira dalam semua keadaan, dan kita termasuk golongan yang Nabi kagum, insya-Allah. Okey, ayat ni panjang lah. Kalau nak tadabbur ni sampai pukul 12 kot. Cukup setakat ni. Kita jawab soalan. Benarkah bertafakur sesaat lebih baik daripada tak betul. Tidak ada dalil yang sahih. Bertafakur satu saat lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Itu kalau kelebihan dia melampau-lampau, itu bukan sahih. Biasanya palsu, tak betul. Tak betul. Kalau ada musibah, dia bersedih, dan kalau dapat nikmat, dia suka melampau. Itu tanda iman belum mantap. Mahu pendapat, apa pandangan Ustaz tentang ibu bapa yang tidak mahu hantar anaknya ke sekolah tahfiz dengan alasan tidak ada akademik, iaitu SPM? Betulkah belajar di tahfiz susah dapat teruskan belajar di universiti di dalam dan di luar Malaysia? Bila habis belajar di tahfiz dengan alasan tiada? Tak. Kita tengok apa kewajipan ibu bapa. Apa kewajipan ibu bapa mengikut Al-Quran? Tak ada satu pun dalil yang Allah perintah supaya mak bapa hantar anak ke sekolah tahfiz. Bahkan tidak ada dalil yang mewajibkan seseorang itu menghafal Al-Quran. Jadi bila tak ada dalil yang mewajibkan, jangan kita mewajibkan benda yang tak wajib. Yang wajib benda yang ada, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
wahai orang beriman, jaga diri kamu, jaga anak isteri kamu daripada neraka. Macam mana cara nak jaga? Allah tak sebut. Bebas. Yang penting, jaga anak isteri kamu daripada neraka. Ada satu riwayat mengatakan Umar bertanya, bagaimana kita nak jaga anak isteri kita daripada neraka? Maka dia jawab, kamu suruh anak kamu apa yang Allah suruh dan kamu larang anak kamu apa yang Allah larang. Itulah menjaga anak isteri daripada neraka. Kadang-kadang anak pergi belajar tahfiz tapi dia tak tahu apa yang Allah perintah. Mak bapak pun tak tahu. Maka itu bukan anjuran agama. Kadang-kadang anak tak pergi ke sekolah tahfiz tapi mak bapak ajar anak dia di rumah. Yang ni Allah suruh, yang ni Allah larang. Maka anaknya ikut perintah Allah. Selamatlah anaknya walaupun tak pergi tahfiz, walaupun tidak ada SPM. Jadi kadang-kadang kita tertipu dengan sistem pendidikan. Bukan makna saya kata tak payah hantar sekolah, tak. Tak, ikut buat apa yang Allah suruh. Bila buat apa yang Allah suruh, selamatlah kita dan anak-anak kita. Tapi kalau buat apa yang orang suruh, apa yang masyarakat buat, kita belum tentu selamat. Okey, berapa ramai yang sebab belajarlah, kadang-kadang mak tahfiz, kadang-kadang belajar di tahfiz, kadang-kadang ada SPM, akhirnya akhlaknya rosak. Bukan setakat tak buat perintah Allah, kadang-kadang melampau, kadang-kadang buat dosa besar, kadang-kadang tahfiz tapi derhaka pada mak bapak. Sebab ajarannya sumbernya bukan daripada Al-Quran, dia hanya menghafal. Kalau hantar sekolah tahfiz, kemudian ada tadabbur pula, dia faham apa yang dia hafal, kemudian dia ikut perintah Allah, insya-Allah dia selamat. Wallahu a'lam. Apa beza sifat Allah Al-Qahhar dengan Al-Qadir? Al-Qadir maknanya yang berkuasa. Al-Qahhar maknanya yang menguasai ataupun yang mengatasi. Kadang-kadang yang berkuasa tapi dia tak boleh mengatasi. Kan? Jadi Allah ni bukan setakat dia berkuasa, Al-Qadir, tapi dia mengatasi, iaitu Al-Qahhar ataupun Al-Qahir. Ada kebaikan COVID-19. Saya dah rasa. Sebenarnya kalau tak rasa pun kita kena yakin ada kebaikan. Bila Allah bagi mesti ada kebaikan. Rasa tak rasa itu nombor 2. Boleh tak guna, angkat sikit dia. Boleh tak guna duit zakat suami untuk bayar hutang belajar isteri sebab tak bekerja? Zakat suami untuk bayar hutang belajar isteri. Dia pertama, isteri belajar apa? Soalan dia. Belajar apa? Kalau belajar yang tak ada kaitan dengan agama ataupun tak ada kaitan dengan isteri, tugas sebagai seorang isteri ataupun ibu, maka belajar tu tak wajib. Bila tak wajib, kenapa sampai berhutang? Mana kita cari penyakit lah. Kita berhutang buat benda yang tak wajib. Lepas tu bila tak boleh bayar, cari duit zakat. Sebenarnya salah. Cara tu dah salah tu. Kemudian yang kedua, kalau betul isteri tu belajar bahagian agama, maka suami wajib tanggung semua perbelanjaan isteri tu. Jadi tak timbul suami kena keluar duit zakat, sebab itu kewajipan suami. Kewajipan suami ialah bagi ilmu agama kepada isteri. Pertama, suami kena ajar sendiri. Tapi kalau suami tak ada ilmu, kena cari guru mengajar isteri. Ataupun biarkan isteri pergi belajar di mana-mana kelas agama. Walaupun berbayar, suami kena tanggung. Jadi tak timbul suami kena keluar duit zakat. Suami kena tanggung, keluar duit biasa je. Wallahualam. Boleh tolong jelaskan kelebihan membaca doa memakai pakaian dengan kelebihan diampunkan dosa yang dahulu dan akan datang. Nabi kata siapa yang pakai baju kemudian dia baca doa, alhamdulillahillazi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka Nabi kata kelebihannya diampunkan dosa-dosa kecil yang dulu dan akan datang. Tapi kalau baca doa selepas makan yang lebih kurang sama, kelebihannya diampunkan dosa-dosa kecil yang dulu. Akan datang tak ada. Itu lepas makan. Tapi kalau lepas pakai baju,
Baca doa lepas pakai baju, diampunkan dosa-dosa kecil yang dulu dan akan datang. Ada ke amalan membaca surah Ikhlas dibaca 10 kali sehari pahala? Siapa dalam satu hadis Nabi kata siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, ada riwayat 11 kali, maka dibina untuknya sebuah istana di syurga. Hadis tu hadis dhaif. Hadis yang lemah. Lagi pula macam begitu, macam syurga tu sangat-sangat mudah nak dapatkan. Baca surah Ikhlas 10 kali dapat istana. Hadis tu adalah hadis yang dhaif. Bila bak musibah kita bersedih. Soalan, Nabi ketika anaknya meninggal dunia pun turut bersedih. Jadi macam mana kita nak faham? Okey. Yang Nabi menangis bila anaknya Ibrahim meninggal. Bila sahabat tegurkan, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu menangis? Nabi kata, ini adalah fitrah semula jadi. Sebagai seorang bapa kan, takkan tak sedih bila anak meninggalkan. Itu fitrah semula jadi. Tapi Nabi tak pernah kecewa, Nabi tak pernah merajuk, Nabi tak pernah marah. Yang tak setuju dengan redha Allah ni bila kita marah. Anak mati sampai kita marah, sampai kita pukul, sampai kita solat pun jadi lambat, itu salah. Tapi kalau setakat sedih sebab dia adalah anak kita dan mengalir air mata, sekadar itu saja, itu tidak ada masalah. Wallahu alam. Zikir pagi kena habis baca sampai matahari terbit. Lepas tu tak boleh baca. Tak, zikir pagi bukan kena baca sampai matahari terbit, kena baca sampai habis. Kadang-kadang habis sebelum matahari terbit. Kalau nak baca sampai matahari terbit, kena baca 3 kali buku tu lah. Dan ada pendapat mengatakan, katalah dia lewat baca kan, dekat-dekat matahari nak terbit, baru mula baca zikir pagi. Ada pendapat mengatakan boleh sambung walaupun pukul 9. Sampai sebelum zuhur. Saya dengar Dr. Abdul Basit, dia kata boleh kalau kita terlewat boleh baca sampai sebelum zuhur. Tapi biasa kalau sampai sebelum zuhur memang tak baca lah kan. Dia kata anda dah terlewat dah, terus tak baca dah. Bila waktu Rasulullah solat witir, sebelum tidur ataupun selepas tahajud? Kalau ikut riwayat, Nabi solat witir setelah di hujung malam. Nabi tidur dulu, kemudian solat tahajud, kemudian di hujung tu baru Nabi solat witir. Kalau tahu ujian datang dengan 1000 kebaikan dari Allah, ujian kehilangan kerja, usaha yang tak putus tetapi rezeki masih belum sampai. Usaha tak putus tapi rezeki masih belum sampai. Kita rasa tenang dan kuat bila dengar ayat tersebut. Cuma bagaimana ingin kuatkan lagi rasa sabar bila mana orang datang dan bercerita tentang kelebihan dan rezeki yang orang lain dapat. Kadang-kadang hati menjadi goyah. Tak, kenapa kita nak kita macam cemburu lah bila dengar cerita orang lain dapat rezeki lebih kan? Kenapa kita nak cemburu? Kenapa kita nak goyah? Sebab rezeki lebih bukan kelebihan. Rezeki banyak bukan kelebihan. Badan sihat bukan kelebihan. Allah dah sebut dalam surah Al-Fajr kan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah kata manusia ni, perangai manusia, bila diuji dengan nikmat, dibagi kesihatan, dibagi harta, dia salah faham. Dia kata apa? Allah suka padaku. Tak, aku uji. Jadi bila orang harta banyak, jangan kita dengkilah. Jangan kita jealous. Sebab apa? Dia sedang diuji oleh Allah. Sepatut kita tolong doa pada dia. Ya Allah, bagilah kuat iman dengan rezeki banyak tu supaya dia semakin bersyukur pada ini saudara yang seagama. Jangan dengki. Dan bila ditimpa musibah pun sama juga. Kita jangan rasa dia tu hina. Tak. Sebab ujian yang Allah bagi sebagai ujian. Sakit itu adalah ujian. Bukan sebagai dia tu adalah hina. Doa pada Allah. Ya Allah, bagilah dia kekuatan untuk menghadapi ujian. Inilah hati orang yang beriman. Okey? Kemudian yang kita nak kejar apa dia? Yang kita nak kejar apa dia? Bukan harta. Orang beriman, nilai dia ialah syurga. Kalau kita sama-sama
kejar harta, kita sama dengan orang kafir je. Matlamat orang kafir nak makan sedap, nak sihat walafiat, nak harta banyak. Takkanlah kita sama dengan mereka. Mereka tak fikir pun pasal syurga. Mereka fikir dunia je. Jadi kalau kita orang beriman fikir macam mereka, kita, Allah kata dalam surah Muhammad ayat 12 kan. Wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulu al-an'am. Orang-orang kafir ni makan dan berseronok sama dengan binatang. Tak ada beza. Matlamat nak senang, matlamat nak makan sedap, matlamat nak berseronok. Jadi manusia yang macam tu Allah kata tak lebih tak kurang sama dengan an'am, binatang ternak. Sebab itulah Nabi sentiasa lapar kan. Biasa Nabi lapar, bukan masalah. Dan bila Nabi tengok orang kaya, Nabi tak dengki, Nabi tak jealous. Bahkan Nabi kesian kalau dia kaya tapi tak beriman. Wallahu a'lam. Soalan luar tajuk. Apa pendapat Ustaz tentang perbankan Islam? Adakah kalau kita buat loan dengan Islamic Finance? Dia ada panel syariah kan? Jadi bank Islam tu ada mengatakan tidak ada unsur riba sebab dia ada panel syariah dia. Dan ada mengatakan kalau macam Dr. Imran Hussein, dia kata tak ada. Semua bank sama je. Cuma depan tu dia tulis Islam, ke belakang tu riba juga kan. Jadi terserah pada kita, tepuk dada tanya iman. Jangan tanya selera. Kalau kita ada duit banyak kan, 500,000 juta, beli cash lah, beli cash. Dan kalau ada banyak lagi, bagi saya pinjam, saya pun nak beli cash juga. Saya ada dengar satu hadis Nabi, jika ada seorang lelaki datang meminang anak perempuan kamu, jangan kau tolak pinangannya, minta penceraian. Ya betul, hadis sahih. Kalau ada orang lelaki yang masuk meminang, jangan tolak. Tapi jangan baca hadis tu saja. Nabi kata wanita dikahwini kerana 4 kan. Pertama kerana cantik, yang kedua kerana harta, yang ketiga kerana keturunan, yang keempat kerana agama. Maka Nabi kata apa? Beruntunglah kalau kita pilih yang beragama. Sebab agama ni dia akan dapat semua sekali. Jadi bila orang masuk meminang anak kita, tengoklah juga agama dia. Jangan dengan hadis ni terus terima. Tengok-tengok Bangla kan. Memang tak boleh qada la solat buat kerja apa sekalipun. Ni apa ni? Memang tak boleh qada la solat. Tak, ini untuk perempuan ni. Tak faham soalan. Memang tak boleh qada solat buat kerja apa sekalipun. Tak faham soalan. Yang kita bincang pasal qada solat itu untuk perempuan. Bila perempuan uzur, bila dah bersih dapat tak payah qada solat. Yang lelaki bila berjunuk kena qada, jangan tak qada. Kalau baca Al-Quran sikit tapi banyak, tengok kuliah tadabbur. Okey tak ustaz? Tengok ustaz mana dia tengok tu. Kalau Ustaz Mu'in okey. Dia sebenarnya ulama kata apa? Kalau kita faham satu ayat dan kita amalkan, jauh lebih baik daripada kita baca dah khatam 30 juzuk tapi tak faham apa-apa. Oh, tengok kaedah ulama. Ulama yang faham. Dia bukan fokus pada kuantiti, tapi fokus pada kualiti. Satu ayat menyebabkan dia beriman, menyebabkan dia berubah akhlaknya, jauh lebih baik daripada baca 30 juzuk, tapi tak ada rasa apa-apa. Sama je akhlak dia. Yang panas barang, yang kedekut juga. Tapi dah khatam dah Quran. Jadi fokus pada tadabbur Al-Quran. Bukan mesti saya lah, siapa-siapa pun. Ustaz, ada orang kata baca surah Iqra 21 kali. Lepas solat boleh cegah bahaya. Boleh cegah COVID-19. Pertama, tak ada surah Iqra. Surah Iqra tak ada dalam Quran. Jadi tak boleh baca lah sebab tak ada surah tu. Yang ada surah Al-Alaq. Kemudian yang kedua, baca sampai 21 kali tak ada. Itu bukan confirm, bukan daripada Nabi. Sebab COVID-19 tak ada zaman Nabi. Salat memang tak boleh qada walaupun buat kerja apa sekalipun. Baru faham. Salat tak boleh qada walaupun buat kerja apa sekalipun.
lebih tepat macam ni, salat tak boleh ditinggalkan walaupun kerja apa sekalipun. Tak boleh ditinggalkan. Selagi dia waras, kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, tak adalah, dia 3 keadaan je. Kan? Solat dengan apa? Dengan isyarat. Kan? Kalau tak boleh juga, dengan mata tak boleh, ada dengan mata tu tidak ada dalil. Dia sekadar baca lah, tak ada isyarat, tak ada apa, baca je lah. Baca Fatihah, kemudian baca Subhana Rabbiyal. Kalau tak boleh semua, baca pun tak boleh apa, maknanya tak payah solat, maknanya dia matilah tu. Ada negara mewajibkan pemimpin atasan radio, TV dan rakyatnya membaca Yasin setiap pagi bagi mengelakkan terjadinya COVID. Adakah ini usaha ikhtiar yang digalakkan? Tak. Bila kita nak cegah COVID, itu siapa yang bagi? Allah. Bila nak hilangkan apa yang Allah bagi, kena ikut perintah Allah, bukan ikut manusia. Manusia tak boleh menghilangkan COVID. Yang boleh menghilangkan Allah. Allah yang memberi. Jadi kalau nak hilang, kena ikut cara Allah, bukan cara baca Yasin. Teramat ramai manusia yang walaupun dah tahu hidup ini hanya sementara dan akhirat. Apakah sebab-sebab dan tolong nasihat kepada kami apa yang patut kami lakukan? Contoh soalan yang tahfiz tadi. Hantar pengajian tahfiz tapi utamakan untuk dapat kerja. Jadi kenapa manusia masih pentingkan dunia kan? Walaupun belajar agama, walaupun belajar tahfiz. Jawapan dia, sebab manusia tak diajar kenal Tuhan. Manusia tak diajar kenal dan cinta akhirat. Walaupun dia hafal Quran, tapi dia tak faham. Kalau dia faham Al-Quran, dia akan cintakan akhirat. Bila cinta akhirat, dia tak akan utamakan dunia. Jadi sebab utama ialah manusia tak kenal Tuhan dan tak kenal akhirat. Bahkan sekolah apa sekalipun mementingkan apa? Mementingkan CJ. CJ untuk apa? Untuk dapat kerja. Kerja untuk apa? Untuk hidup senang kat dunia. Jadi apa saja sekolah, walaupun tahfiz, walaupun sekolah agama, targetnya adalah untuk dunia. Akhirnya yang belajar agama pun kejar dunia. Tapi kalau kita belajar daripada Al-Quran, kita akan cinta akhirat dan kita akan kejar akhirat. Wallahu a'lam. Okey. Ada lagi cukup ah? 10.30 ni. Cukup ah? Kita sambung kelas kita besok pukul 10.30 pengajian Sirah Nabawi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.